Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada para penonton pendengar sekalian, episod kedua Tashih Mafahim. Dulu kita gunakan nama Fas'alu Ahla Dzikri. Sekarang untuk episod yang kedua, kita gunakan nama baru, Tashih Mafahim, yang bermaksud pembetulan kepada fahaman-fahaman yang songsang dan yang menyeleweng. Biiznillahi ta'ala. Untuk episod yang kedua, tajuk kita ialah bertawassul. Ramai orang kali pertama dengar, tawassul tu apa? Tawassul dengan bahasa hari ini, yang mudahnya ialah nak kita mudah faham, benda apa tawassul? Guna kabel. Kalau kita nak jumpa Perdana Menteri susah, nak sembang, nak utarakan apa-apa pendapat ataupun permintaan agak susah, maka orang guna tawassul. Bahasa dari segi bahasanya, iaitu guna perantaraan. Dalam tajuk ni kita nak cakap tawassul, kita minta dengan Allah Ta'ala dan kita bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta dengan Allah, bertawassul dengan amal soleh yang kita buat. Kita minta dengan Allah, tapi kita bertawassul dengan orang soleh ataupun dengan Rasulullah selepas kewafatan mereka. Ini perbincangan dia, iaitu tawassul. Dalam agama ni tawassul adakah? Ada. Saya bacakan kepada tuan-tuan dua ayat Quran berkaitan tawassul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Surah Al-Maidah ayat 35. Allah Ta'ala sebut, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah jalan yang boleh menyampaikan diri kepada Allah, ataupun carilah jalan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Wasilah tu carilah jalan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Tu wasilah. Kata Al-Imam Al-Alusi dalam kitabnya Tafsir Ruhil Ma'ani, amalan tawassul dan istighasah adalah termasuk salah satu pengertian al-wasilah dalam ayat surah Al-Maidah ayat 35 ni. Saya bawa ringkas je tuan-tuan, tak bawa semua tafsir para ulama'. Saya ambil satu cukup sebagai bukti bahawa al-wasilah dalam ayat ini berkaitan dengan tawassul dan istighathah. Istighathah saya tak mau bahas lagi. InsyaAllah dalam episod-episod yang lain kita bahas istighathah tu apa pula. Dia tiga beradik. Tawassul, tabarruk, istighathah. Tiga beradik. Untuk episod ni, dua siri. Kita nak bercakap tentang tawassul. Itu ayat pertama daripada Quran, surah Al-Maidah, yang bukan ikut faham saya. Para pendengar sekalian, bukan ikut faham saya. Ini ikut faham para ulama, mufassir-mufassir besar, muhaddis-muhaddis besar, para mujtahid. Nombor 2 ayat surah An-Nisa ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Dan ketika mana mereka menzalimi diri mereka. Siapa dia? Mana-mana umat Nabi Muhammad. Ja'uka. Mereka datang kepada kamu, wahai Muhammad. Ketika Nabi hidup dan setelah Nabi wafat. Huraian ayat ni. Fastaghfirullah. Kemudian, bila duduk dengan Nabi waktu Nabi hidup ataupun lepas Nabi wafat, duduk di tepi kubur Nabi, mereka pun beristighfar kepada Allah. Minta keampunan dengan Allah, bukan minta ke Rasulullah. Minta keampunan daripada Allah, tapi duduk di tepi Rasulullah.
Sama ada waktu Nabi hidup ataupun Nabi dah wafat. Wastaghfara lahumur rasul, dan Nabi juga memohon istighfar kepada mereka. Waktu ketika Nabi hidup atau selepas Nabi wafat. Lawajadullaha tawwabar rahima. Maka Allah sambung ayat ni, mereka akan mendapati, umat Muhammad itulah, mana-mana yang pergi kepada Rasulullah ketika hidup ataupun mati, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa. Minta Allah ampunkan dosa. Di sisi Nabi, bertawassul dengan Rasulullah. Allah Ta'ala kata, lawajadullah, mereka akan mendapati Allah ampunkan dosa mereka, kerana sifat Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Itulah tawassul. Okay, kita tengok sikit definisi tawassul yang lebih akademik. Tawassul ni ialah apa? Memohon sesuatu hajat kepada Allah. Nampak tuan-tuan? Tawassul ialah minta kepada Allah satu hajat dengan keberkatan sesuatu. Berkat nama Allah, berkat para nabi, berkat para rasul, berkat orang soleh, berkat amalan soleh, tu semua boleh. Pohon kepada Allah hajat dengan keberkatan sesuatu. Seperti apa? Nama Allah, para nabi sebelum dan selepas mereka wafat, ataupun orang soleh, ataupun kita dengan keberkatan orang soleh ataupun keberkatan orang amal soleh pun boleh juga. 4 benda tu. Definisi ini disebutkan dalam Al-Mawsu'atul Fiqhiyah, cetakan 1908, cetakan jilid ke-14, muka surat 149. Dalam maksud lain, tuan-tuan dah nampak kan tawassul? Oh, itu tawassul, ya. Dalam maksud lain, tawassul adalah mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan meminta doa dari orang soleh yang masih hidup, atau dengan nama-nama, atau dengan sifat Allah, atau dengan amal soleh yang dikerjakan. Ketiga-tiga tawassul ini dibenarkan oleh syarak tanpa khilaf. Satu lagi, tuan-tuan nak tengok definisi akademik yang disebutkan oleh Al-Imam As-Subki, mujtahid mutlak. Tuan-tuan, tawassul ini dipersetujui oleh hampir semua ulama ahlu sunnah wal jamaah. Itu dah hukum dia. Hukumnya harus dipersetujui oleh hampir semua ulama ahlu sunnah wal jamaah, termasuk Imam Ibn Taymiyah. Ada 2 pendapat. Dalam Majmu' Fatawa, dia kata syirik. Kalau tawassul dengan Rasulullah selepas Rasulullah wafat, dalam Majmu' Fatawa. Tapi dalam Al-Kalimut Tayyib, beliau membenarkan, mengharuskan. Dan majoriti ulama' lain, semua kata boleh. Tawassul ni bukan benda yang tidak boleh. Majoriti ulama'. Terlalu ramailah nama Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Asakir, Al-Imam 4 mazhab. Keempat-empat mazhab, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik ibn Anas, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal mengharuskan tawassul ketika hidup dan setelah Nabi wafat. Itu Imam Ahmad ibn Hanbal. Ramailah. Kata Al-Imam As-Subki dalam kitabnya Shifa'us Saqam, kata beliau rahimahullah, tawassul ni apa? Minta tolong Allah menerusi makhluknya. Oh, minta tolong Allah menerusi makhluknya ni bukan syirik seperti yang segelintir kecil kelompok yang pemecah belah umat Nabi Muhammad sebut ni. Ya, bukan begitu. Tidak syirik. Tidak syirik, tak ada masalah. 1400 tahun tak ada masalah. Sehinggalah kumpulan ni datang. Di seluruh dunia Islam. Di Singapura ada kumpulan ni, di Malaysia ada kumpulan ni, di Indonesia banyak kumpulan ni. Kumpulan yang membawa manhaj yang songsang, manhaj yang lari jauh daripada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi hati-hati dengan kumpulan yang mensyirikkan amalan umat Islam yang setelah pun dikaji sebenarnya oleh para ulama mujtahid kita. Hati-hati dengan kumpulan ini. Semoga Allah Ta'ala jaga anak isteri kita, ahli keluarga kita. Berkata Al-Imam As-Subki, tawassul ni apa? Tengok tuan-tuan, Imam As-Subki ni dari segi ilmu seperti Al-Imam Syafi'i, mujtahid mutlak.
Dia kata meminta pertolongan Allah menerusi makhluknya yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Nampak faham saya sebut kabel tadi kan? Yang tu analogi je, begitu. Dia tak ada persoalan, mintalah ke Allah terus. Apa ni duk syirik-syirik guna perantaraan, guna asbab ni? Nabi kami tak ajak. Salah. Sebenarnya tawasul itu diajar sendiri oleh Allah dalam Quran dan tawasul itu diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat-sangat banyak. Saya nak bawa kat tuan-tuan dalam 2 siri ni, saya nak bawa 10 kisah hadis sahih. 10 kisah hadis sahih bagaimana Rasulullah bertawasul. 1, sahabat bertawasul dengan Nabi ketika hidup. 2, sahabat bertawasul dengan Nabi selepas Nabi wafat. 3, sahabat bertawasul dengan sahabat. 4, sahabat bertawasul dengan amal soleh. 5, orang biasa bertawasul dengan Nabi setelah Nabi wafat. 6, semua tu contoh kisah, kesemuanya sahih. Kisah terlalu banyak, saya ambil yang ni je, yang paling tinggi lah, kedudukan yang paling tinggi, yang tak ada khilaf. Okey, saya sambung balik. Imam Tajuddin Subki kata tawasul ni apa? Minta pertolongan Allah, minta hajat daripada Allah, menerusi makhluk. Makhluk ni yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Rasulullah, para nabi lain, orang-orang soleh, orang beriman, tawasul dengan sahabat. Sekejap kita akan tengok contoh hadis-hadis sahih tentang tawasul ni. Yang mana perantaraan itu adalah pada tingkatan sebab. Ini disebutkan oleh Ustaz Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zin, hafizahullah. Dia kata perantaraan yang kita guna tu, ulama, orang soleh, nabi-nabi lain, Rasulullah sendiri lepas Nabi wafat, amal-amal soleh kita, perantaraan tu adalah pada tingkatan sebab, bukan musabbibul asbab. Sebab untuk memudahkan pengambulan doa dan bukan musabbibul asbab yang mengambil kedudukan Allah, bukan. Wala'iyadzubillah. Jadi Al-Imam Tajuddin sebut dalam kitab dia dan dihuraikan oleh Ustaz Iqbal, hafizahullah. Jadi tuan-tuan tengoklah tadi apa itu tawasul daripada Quran, daripada hadis. Saya akan sebutkan 9 kisah daripada hadis, kesemuanya sahih. Sekejap lagi insya-Allah. Tuan-tuan. Okey, kemudian hukum tawasul di sisi 4 mazhab. 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Tawasul adalah harus. Tawasul dengan Rasulullah setelah Nabi wafat ataupun ketika Nabi hidup dengan amal soleh adalah harus. 4 mazhab. Siapa yang duk buat mai kecelaruan ni? Hak kumpulan ni Yang satu kumpulan ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan sekalian, tadi kita dah dengar apa itu tawasul, dalil daripada Quran. Kemudian kita dah dengar pandangan 4 mazhab tentang tawasul. Kemudian secara umumnya, tawasul ada 3 kumpulan pendapat. 1, tak boleh bertawasul dengan Rasulullah setelah Nabi wafat. Ia dikategorikan sebagai amalan syirik yang meminta-minta kepada makhluk. Pendapat ini, pendapat Al-Imam Ibn Taymiyah dan yang sealiran dengannya, minoriti. Sikit sealiran dengan dia. Pendapat kedua juga minoriti, iaitu pendapat Al-Imam Al-Izz Ibn Abdus Salam, boleh bertawasul hanya dengan Rasulullah waktu Nabi hidup ataupun lepas Nabi wafat. Zaman kita hari ni 2023 1444 Hijrah, boleh tak pagi ni saya bertawasul dengan Rasulullah, wahai Allah, aku bertawasul dengan Rasulullah untuk sekian. Boleh tak hari ni? Boleh. Pendapat yang kedua ni pun kata boleh dengan Rasulullah ketika hidup dan ketika Nabi wafat. Iaitulah pendapat Al-Imam Al-Izz Ibn Abdus Salam dan mereka yang selairan dengannya pun minoriti. Pendapat ketiga, jumhur ulama, hampir semua ulama kata dibenarkan berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada Nabi SAW
ataupun mana-mana Nabi, sama ada dengan amal soleh, mana-mana orang soleh ketika mereka hidup ataupun mereka telah meninggal dunia. Ini pendapat jumhur. Pendapat ni Imam Malik, Al-Imam Subki, Imam Al-Karmani, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Al-Qastallani, Al-Imam Samhudi, Al-Imam Ibn Al-Hajj, Al-Imam Ibn Al-Jazari, Al-Imam Al-Shawkani. Boleh rujuk dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah, jilid 4, muka surat yang ke-24. Saya sebutkan kepada tuan-tuan dua kisah secara laju daripada 9 kisah hadis sahih mengikut kategori. Yang pertama sekali, Nabi sebut seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis Imam Bukhari. 3 orang masuk dalam gua, Allah gerakkan batu besar, tutup pintu gua. 3 ni guna tenaga, tolak, tak bergerak langsung. Maksudnya akan mati perlahan-lahan dalam gua tu. Setelah itu, lelaki pertama pun bertawassul dengan amal solehnya, jaga mak ayah dia. Dia kata, ya Allah, aku jaga mak ayah aku elok, ya Allah. Aku bertawassul. Wahai Allah, kalaulah amalan aku ni engkau terima, redha, ikhlas kerana-Mu, wahai Allah, bukalah pintu gua ni. Ni hadis sangat masyhur dalam Sahih Bukhari. Allah Ta'ala gerakkan batu besar yang menutup pintu gua itu. Lepas tu, yang kedua pun bertawassul dengan amal soleh dia. Yang ketiga pun bertawassul dengan amal soleh dia. Tuan-tuan boleh tengok sendiri, saya tak mau sebut di sini sebab masa yang suntuk. 3 lelaki bertawassul dengan amal soleh. Yang ni hampir ijma' para ulama'. Ini tak ada khilaf. Bertawassul dengan amal soleh. Tidak ada khilaf. Seperti mana yang disebutkan oleh Profesor Dr. Syed Muhammad Alwi Al-Maliki. Lam yakhtalif ahadun minal ulama'. Tidak ada khilaf satu pun di kalangan ulama' hak tawassul dengan amal soleh ni. Maka ulama' kata, kalau tawassul dengan amal soleh kita boleh, tawassul dengan Rasulullah selepas Nabi wafat, takkan tak boleh? Berkata kumpulan yang ketiga tadi ni. Sebab tu mereka membolehkan, dan itulah kumpulan ramai majoriti ulama'. Itu dalil yang pertama daripada hadis riwayat Imam Bukhari. Dalil yang kedua tuan-tuan, iaitulah juga dalil daripada hadis yang sahih. Kisah dia begini, ringkas saja. Lepas Nabi wafat, berlaku kemarau pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Maka datang seorang sahabat bernama Sayyidina Bilal ibn Harith Al-Muzani. Sahabat Nabi nama Bilal bin Harith Al-Muzani. Dia pergi ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu apa dia kata? Dia kata, ya Rasulullah, wahai pesuruh Allah. Nabi dah wafat, duduk dalam maqam. Istasqi li ummatik fa innahum qad halaku. Wahai pesuruh Allah, mintakanlah hujan untuk umatmu. Mintakanlah hujan untuk umatmu sebab mereka akan binasa. Tuan-tuan, Sayyidina Bilal ibn Haris tidur dan bermimpi Rasulullah SAW datang. Nabi bagi tahu kat dia, pergi berjumpa Sayyidina Umar. Sekian, bagi tahu. Kemudian Allah turunkan hujan. Disebabkan tawassul sahabat dengan Rasulullah selepas Nabi wafat. Hadis ni riwayat Imam Ibn Abi Shaybah biisnad dengan sanad yang sahih. Kisah ini juga dibawa oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Kitab Fathul Bari. Dan juga hadis ni, kisah ini dibawa oleh Al-Imam Ibn Asakir dalam Tarikh Dimashq. No? Dan sanad hadis ni adalah sahih. Jadi setakat itu dulu insya-Allah untuk siri yang pertama, apa itu tawassul, dalil tawassul, hukum tawassul di sisi 4 mazhab, 3 kumpulan ulama pendapat mereka tentang tawassul, pendapat jumhur sekali, dan 2 hadis daripada hadis Sahih Bukhari dan juga sahih dalam kitab Fathul Bari Imam Ibn Hajar bawakan 2 kisah tersebut yang untuk menjadi panduan kepada kita. Tawassul ini tuan-tuan ialah amalan yang dilakukan oleh umat Islam seluruh dunia, termasuklah di alam Melayu. Semoga
benda ni tidak dipolemikkan, tidak lagi dipolemikkan oleh satu kumpulan yang sentiasa menimbulkan kecelaruan umat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala nilai amalan kita. Semoga Allah Ta'ala bantu orang yang nak bantu bagi umat ni faham tentang kedudukan sebenar sesuatu isu yang telah dipolemik dan dikacau bilaukan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.